Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Ayat 148 mengenai golongan musyrikin beralasan Allah kehendaki. Ini laporan daripada Allah Ta'ala tentang manusia yang jahil, tentang iradah dan masyiatillah. Dia berfahaman, oleh kerana dia tidak ada hubungan dengan kitab wahyu atau tidak boleh memahami wahyu, dia berfahaman apabila Allah kehendaki, mana Allah redha. Apabila Allah Ta'ala bagi benda itu jadi, mana Allah redha. Ataupun benda tu apabila dia buat dapat hasil, maknanya Allah setuju. Ataupun benda tu betul, menepati. Ini semua atas maksud andaian, bukan agama, bukan daripada kefahaman yang disokong oleh bukti, oleh dalil. Bukan masyarakat dahulu saja jahil tajuk pendalilan, maka masyarakat sampai bila-bila pun jenis begini. Allah kehendaki begini, saya nak macam mana? Allah kehendaki begitu. Memang semua itu daripada kehendak Allah. Tapi dalam masa sama Allah beritahu, amalan ni buat dapat redha, amalan ni jika buat dapat murka. Dan dua-dua tu dalam masyiatillah, dalam kehendak Allah. Sebab tak akan berlaku apa-apa pun luar daripada kehendak Allah. Allah Maha tahu, Allah sempurna iradah dia kepada semua kejadian-kejadian daripada makhluknya. Orang ni akan masuk neraka dalam iradah Allah. Orang ni akan masuk syurga dalam iradah Allah. Iradah adalah satu perkara yang sangat umum. Oleh kerana Allah mengetahui dan berlaku segala-gala daripada iradah, maka apa benda yang terkeluar daripada iradah tidak ada pun. Cuma dalam iradah Allah Ta'ala itu terbagi pada dua. Satunya menepati syariat dan ada redha, ada syurga. Jika berlaku dibawa oleh hamba daripada ikhtiar hamba, pun dalam iradah Allah. Satu lagi, maksiat, menyalahi syariat. Ada kemurkaan, ada dosa dan ada neraka. Jika manusia ikhtiar buat dalam masyiatillah, Allah kehendaki begitu. Tapi dia kesudahannya neraka. Jadi dua perkara. Janganlah kamu
berkata apabila Allah kehendaki akan ke syurga. Apabila Allah kehendaki ada redha. Tidak betul. Sebab kehendaki belaka. Tidak akan terkeluar daripada kehendaki Allah. Allah kata ni, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang yang syirik. Lau syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah kehendaki kami tak syirik. Kalau Allah kehendaki kami tak syirik. Dan juga datuk nenek kami pun tidak syirik. Kemudian dia kata lagi, walau syaa Allah ma haramna min syai'. Kalau Allah kehendaki kami tidak akan mengharamkan apa-apa pun. Kalau Allah kehendaki datuk nenek kami tidak mengharamkan apa-apa pun. Apa maksud? Berdalil dengan kehendak Allah, dia kata ini redha Allah. Oleh kerana Allah kehendaki, maka dengan sendirinya ada redha Allah. Betul tak betul? Allah kata kadzalika, beginilah teruknya manusia yang syirik. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan seperti ini juga orang-orang lain sebelum mereka ini. Sebelum mereka orang Mekah ni pun begini juga menipu. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasai sendiri hukuman azab kami. Jadi orang-orang dulu, kafir-kafir syirik dulu pun duk kata gini juga. Allah kehendaki kami syirik. Allah kehendaki datuk nenek kami syirik. Nak buat macam mana? Sebab dalam ni kehendaki Allah. Dalam tu ada redha Allah. Jadi oleh kerana kehendaki satu perkara yang umum, jadi mereka duk berdalil kehendaki yang umum itu sebagai khusus. Maknanya perkara itu umum. Dia kata maksud umum ni adalah khusus. Khusus maknanya redha. Katakan dia ada dua. Daripada Allah juga. Satunya redha, satunya murka. Kepada kedua-dua daripada Allah. Redha khusus kepada orang yang membuat sesuatu menepati syariat Allah. Khusus. Dan murka khusus kepada orang buat sesuatu melanggari syariat Allah. Jadi dia kata masyiatillah kepada redha Allah. Masyiatillah umum. Orang buat perkara derhaka pun masyiatillah. Orang buat perkara redha pun masyiatillah. Jadi dia terjemah masyiatillah kepada redha sahaja. Di mana ada masyiatillah, di situ ada redha. Ini silap, ini bohong. Perkara seperti ini adalah satu cara pendalilan bohong yang tidak betul. Katakanlah mereka buat ini ada dalil. Bukan ambil kira masyiatillah. Bahkan ada dalil. Oleh kerana dia kata ada dalil, barulah kita minta dalil. Kalau berdalil dengan masyiatillah, memang tak kena. Masyiatillah umum. Kamu duk khususkan kepada redha tu kenapa? Memang perkara tu tak boleh berdalil. Satu lagi ada dalil. Jika ada dalil, beritahu. Kita nak sangat dalil tu. Sebab kita ni orang ikut dalil. Dalil daripada Allah. Allah kata apa-apa pun kita ikut. Kita bukan orang degil. Jadi jika ada dalil, beritahu. Kita bukan anti dalil. Bukan kita orang yang lawan dalil. Kita orang akan ikut dalil. Nak belajar, biar tahu dalil, kita ikut. Sebab kita hamba. Qul, katalah pada mereka, hal indakum min ilmin? Adakah bersama kamu dalam perbuatan syirik itu sebarang ilmu? Yang ini dalil. Ilmu wahyu. Jika ada, fatukhrijuhu lana, silakan keluarnya dalil itu untuk kami tengok juga. Hal indakum min ilmin? Adakah bersama kamu ilmu? Yang kamu sabitkan ni boleh. Daripada bukti yang boleh dipakai dalam agama. Jika ada, fatukhrijuhu lana, sila keluarkan dalil itu untuk kami tengok. Jika betul, kami ikut. Allah kata, in tattabi'una illa, tidak kamu ikuti dalam perkara syirik kecuali zan sahaja. Sangkaan-sangkaan kamu. Suatu sangkaan, dia tidak ada sebarang dalil pun bersama. Sebab dalil meyakinkan seorang itu. Tak ada dalil, zan sahaja. Inna dhanna la yughni 'anil haqqi syai'a. Zan tak boleh membantu untuk menegakkan kebenaran walaupun sedikit. Kemudian jika dia bercakap atas dasar zan perkara dalaman, sangkaan. Apabila dilafazkan sangkaan itu, dia kata betul, maka perkataan itu dia panggil kharsu, agakkan. Wa in antum illa takhrusun, tidaklah kamu dalam menghuraikan dengan lidah kamu akan zan itu melainkan takhrusun. Kamu mengada-ngadakan bentuk bohong yang tidaknya daripada bukti.
Kamu cakap itu adalah seandaian sahaja, bukan daripada bukti. Jadi cakapan atas seandaian kita panggil kharsu. Perasaan atau sangkaan yang ada dalam hati kita panggil zon. Makna zon satu perkara duduk dalam hati, apabila dihuraikan jadi kharsu. Jadi memberitahu atas andaian sahaja. Jadi perkara seperti ini dia bukan dalil untuk disambitkan. Lebih-lebih lagi tajuk akidah. Bukan tajuk furuk. Furuk ni perkara-perkara cabang-cabang amal yang sudah ada asasnya dan nasnya untuk dikiaskan. Jadi perkara-perkara yang boleh dikiaskan daripada amal, daripada furuk-furuk, maka di sana ada juga zon ghalib. Zon ghalib dipakai dalam bab ijtihad. Tapi sebelum itu sudah ada maqis alih, tempat yang boleh kita ambil sebagai pedoman untuk melakukan suatu fatwa, membuat satu fatwa bahasanya amalnya begini. Bukan akidah, amal. Jadi ijtihad juga zon, dan juga zon ghalib, zon yang banyak kepada yang betul, dan diambil kira kepada bukti yang sudah ada. Tidak perkara itu dibuat atas dasar tanpa sebarang bukti. Yakni segala ijtihad ulama dalam kitab fiqh itu semua zon ghalib yang diambil daripada bukti yang sudah ada. Yang diambil daripada bukti yang sudah ada. Bukti pada zaman Nabi je begini. Perkara yang memabukkan haram. Yang ada pada zaman Nabi daripada tamak. Jika daripada zabit mari daripada luar negara, daripada Mekah Madinah hanya tamak. Agak daripada tamak. Itu zaman dulu. Tapi apa yang ada dalam tu ilahnya adalah khamru yang boleh memabukkan. Kemudian mari zaman kita tak ada orang guna daripada tamak. Dia tak guna daripada zabib, dia guna banyak perkara lain. Macam mana pula? Benda ni tak ada zaman Nabi. Di sinilah akan berlakunya qiyas. Zon ghalibnya apabila perkara ni memabukkan, cecair ni dikira memabukkan, maka dikira haram. Jadi benda ni tak ada zaman Nabi. Tapi dikiaskan dengan apa yang sudah sabit. Sebab ilahnya sama. Maka berlakulah fatwa, cecairan ini pun haram. Cecairan ini pun haram dengan zon ghalib. Zon yang menyerupai apa yang sudah ada pada zaman Nabi. Dan berlaku pada perkara furuk. Furuk ni cabang-cabang agama. Tidak akidah. Tidak perkara rukun iman. Syirik adalah perkara yang bersangkutan dengan akidah. Mesti berdalil. Dan dalil sudah cukup ada dan telah jelas. Bahawasanya syirik adalah memang tidak boleh. Nas sudah beritahu tidak boleh. Tidak ada ijtihad padanya. Ijtihad hanya berlaku pada perkara yang tidak ada nas yang sharih, lalu dikiaskan dengan nas yang sudah ada sebelum. Jadi perkara-perkara seperti ini jangan kita keliru. Jadi Allah beritahu in tattabi'una, bahawa tidak kamu mengikuti tentang akidah syirik ini yang sudah ada padanya nas tak boleh. Sebesar-besar dosa sudah ada nas tak boleh. Jadi kamu kata boleh itu adalah atas dasar zon. Mana zon kamu yang membolehkan bercanggah dengan nas yang kata tak boleh. Jadi in tattabi'una illa dhann, tidaklah kamu mengikuti dalam perkara fahaman syirik yang sudah ada nas mengatakan tak boleh, tidak mengikuti kecuali sangkaan saja. Sangkaan saja kata boleh, nasnya tidak boleh. Maknanya zon telah bercanggah dengan nas. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kamu dalam menghuraikan zon-zon kamu itu kecuali takhrusun, kamu mengada-ngadakan dengan cara bohong, andaian semata-mata. Kesimpulannya, agama ini sudah ada dalil. Belajar saja. Itulah maksud benar. Agama ini sudah ada dalil, belajar saja. Lalu didapatilah kerusakan akidah manusia, penyimpangan amal manusia, kurang kerana dia tidak belajar segala-gala yang Allah bagi tahu pada dia untuk dia tahu. Yang sempurna. Untuk manusia masuk syurga Allah, dengan cara mudah lagi sempurna, sudah dibekalkan dengan dalil yang cukup. Jadi tidak ingin tahu itulah menyebabkan bila dia terdesak semasa dia tua nak beramal, dia pakai ambil saja. Ada betul, ada tak betul.
Dan syaitan masa itulah dia akan cuba memperdayakan, kerana dia telah fikir lama dan macam mana nak menjauhkan manusia daripada dalil, sehingga dekat-dekat nak mati, manusia pun nak beramal, tak sempat nak belajar dalil, kemudian syaitan akan jerumuskan kepada perkara-perkara yang tidak ada dalil. Perkara ini telah dibisikkan oleh syaitan supaya dia menjauhi, sehingga sampai tahap akhir pun dia tak mampu nak memperbetulkan. Dan inilah matlamat syaitan. Akhirnya dia akan memperdayakan. Jadi atas perkara ini, qul katalah kepada mereka, falillahil hujjatul balighah. Bagi Allah sudah ada dalil yang cukup mantap dan sempurna. Cuma kamu wahai hamba tak ingin tahu. Bagi Allah Ta'ala sudah ada dalil yang cukup mantap dan sempurna. Untuk syariat dia, untuk akidah hamba dia sudah cukup jelas. Mantap. Yang mana mereka yang melawan Allah semua pakai zon. Tidak berkisar, tidak tengok kepada dalil yang mantap daripada Allah Ta'ala. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kendaki, Allah boleh memberi hidayah kepada kamu semua, tapi Allah tidak kendaki demikian sebab Allah nak uji, kerana dia maha bijaksana. Falau sya'a, kalau Allah kendaki, sini fa'il Allah Ta'ala. Falau sya'a lahadakum. Maka kalau Allah kendaki, Allah boleh bagi kamu pada hidayah semua sekali, ajma'in. Tak ada satu orang pun masuk neraka. Tapi Allah tidak kendaki demikian. Allah kata, aku telah buat neraka. Aku akan penuh neraka itu dengan manusia dan jin. Manusia mana? Manusia yang buat amal tanpa dalil. Di segi akidahnya. Tanpa dalil. Mana bila tanpa dalil, amal tak makbul. Akidah yang rosak kerana tidak berpegang pada dalil, akidah itu ditolak. Jadi Allah beritahu dalam ayat lain, aku akan penuhkan neraka Jahannam daripada golongan jin dan manusia. Semua itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila daripada mereka tak mampu nak mengeluarkan dalil, qul katalah kepada mereka, halumma syuhada'akum. Panggil syuhada'akum, pembesar-pembesar kamu. Dalam tafsir sebut, syuhada' sini kubara. Pembesar-pembesar yang mereka anggap besar. Yakni ketua-ketua, syekh-syekh yang dikira golongan yang mengasaskan ajaran. Tanya mereka. Andai kamu ni golongan bawahan, pengikut, jenis gerabak-gerabak, tidak boleh bergerak sendiri, tanya enjin kamu lah. Enjin yang bawa kamu bergerak kepada tu. Mana pokok gerabak ni tanya lah. Tanya enjin kamu, sebab dia gerakkan kamu sendiri tak boleh bergerak. Jadi soalannya begitu. Halumma syuhada'akum, bawa mari pembesar-pembesar kamu dalam agama. Alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadha, yang boleh bersaksi bahawasanya dengan nama Allah, Allah telah haramkan ini. Sebab sama kamu tak ada dalil. Mungkin ada pada bos kamu, pada syekh kamu, beritahu mana. Kalau sekiranya mereka bersaksi atas rasa degil, atas rasa sombong, atau pada rasa jahil, fa in syahidu, maka sekiranya mereka bersaksi atas rasa degil, atas rasa sombong, fala tashhad ma'ahum, maka kamu Muhammad jangan menerima saksi bersama mereka. Jangan bersaksi, jangan setuju pada saksi yang dikatakan oleh mereka itu bersama mereka. Dalam tafsir kata fa in syahidu, apa maksud? Jika mereka takdir kalah, bersaksi juga dengan cara bohong dan palsu. Sebab dalil tidak ada. Yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni, apabila bentuk cabar ni, mana tak ada dalil sama mereka. Seperti mana Allah ajar kepada kita, cabar mereka tentang kitab Al-Quran ni, jika sekiranya daripada manusia, buat sendiri. Kamu pun manusia. Kalau bukan daripada Allah, buat 3 ayat yang menyamai dengan satu surah Al-Quran. Mereka tak mungkin dan selama-lama tak mungkin. Jadi ayat cabar nak beritahu kepada kita semua, memang tak ada pun. Dakwaan itu memang tak ada, memang bohong. Sini pun sama. Oleh kerana itu, fa'in syahidu bil fardhi wat taqdir. Maka sekiranya mereka sanggup untuk mengadakan saksi, takdir katakanlah, dengan cara bohong, dengan cara benar tidak ada, maka kamu Muhammad, fala tashhad ma'hum, jangan terima saksi bersama mereka. Jangan mempersetujui saksi bersama mereka.
Jadi apa yang dibuat oleh mereka itu, oleh kerana tidak ada dalil, tentu sekali dia adalah nafsu mereka. Tentu sekali dia adalah nafsu mereka. Tuntutan nafsu mereka lah mereka ada-adakan perkara seperti itu. Wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina, dan janganlah pula kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami yang benar. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak percaya akhirat, tidak berfikir akhirat, tidak meyakini akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, maka dan mereka lah hal keadaan mereka bi rabbihim ya'dilun, terhadap Tuhan mereka, mereka syirik. Ya'dilun dalam tafsir mana yusyrikun. Jadi walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Jadi hawa nafsu yang mencetuskan perkara-perkara batil seperti itu, pertamanya orang ni mendustakan ayat kami yang benar. Sebab yang benar sudah ada. Mereka rekakan sesuatu daripada nafsu mereka bertemu dengan perkara yang benar. Kalau mereka tidak mendustakan ayat-ayat kami yang benar, mereka akan tinggalkan nafsu, ikut ayat-ayat kami. Kerana mereka mendustakan ayat kami lah, mereka kekal dengan nafsu mereka, tidak boleh ikut ayat mana wahyu kami. Dan walladzina la yu'minuna bil akhirah, hawa nafsu orang-orang yang tidak mempercayai, tidak meyakini akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, hal kadang mereka juga syirik akan Tuhan mereka. Ya'dilun terjemah keduanya, ya'dilun makna menyimpang daripada ajaran Tuhan mereka. Qul katalah kepada mereka, ta'alau, mari semua. Ta'alau ni kamu mari semua. Ta'alau, mari semua. Untuk apa? Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Untuk aku baca kepada kamu dalil-dalil Tuhan kamu haram kepada kamu. Mari semua, mari dengar, untuk aku baca dalil-dalil yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Sini muqaddar, wasakum, Tuhan kamu telah memerintahkan kepada kamu. Muqaddarah jumlah. Wasakum, Tuhan kamu telah memerintahkan kepada kamu, alla tusyriku bihi syai'a. Haram kau itu, kamu jangan syirik pada Allah Ta'ala dengan apa benda lain. Dia adalah sebesar-besar perkara haram. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, buat baiklah kamu semua akan dua ibu bapa kamu, sungguh-sungguh. Maknanya derhaka pada dua ibu bapa kamu haram. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan pula kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut lapar, kerana lapar, kerana miskin. Membunuh anak kamu adalah haram. Sini min imlaq. Dalam ayat lain kita akan jumpa khasyata imlaq. Min imlaq maknanya sedang mengalami kemiskinan, bunuh anak, tak boleh. Khasyata imlaq, bimbang, sekarang ini kaya, bimbang, takut miskin, bunuh anak pun tidak boleh. Dua ayat. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana miskin, jangan kamu bunuh anak kamu takut miskin. Masa bunuh tu tak miskin, takut miskin. Khasyata imlaq. Ia ada dua cara Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi bunuh anak kamu kerana sedang mengalami kemiskinan pun tak boleh. Membunuh anak kamu bimbang takut miskin pun tak boleh. Kenapa sebut bunuh anak? Sebab bunuh anak orang tak tahu. Bunuh orang lain balas. Bunuh anak nak buat macam mana? Dia boleh buat apa saja sebab anak dia. Orang lain balas. Anak nak balas kepada ibu bapa, dia tak balas. Jadi bersuti mana kamu tak boleh bunuh anak kamu yang tidak siapa nak boleh balas, bunuh orang lain lebih lagi sebab orang lain akan balas. Kenapa tak boleh bunuh anak walaupun miskin? Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang sedang memberi rezeki pada kamu dan mereka juga ada rezeki, kami akan bagi. Jadi soal kamu takut tu, takut rezeki. Jadi kami memberi rezeki pada kamu boleh hidup hari ini dan mereka juga pun. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, dan jangan kamu menghampiri perkara-perkara maksiat yang keji. Ma dhahara minha, yang zahir daripadanya dalam majlis, depan khalayak ataupun dilihat oleh orang. Semua tu makna sama. Perkara-perkara dosa yang dikira keji, maknanya perkara itu
Boleh jadi dibuat dalam majlis, boleh jadi dibuat di khalayak, boleh jadi dibuat dalam keadaan orang tengok. Wa ma batana, dan perkara-perkara keji juga yang sembunyi, yang tidak dibuat dalam majlis, tidak dalam depan khalayak, dan tidak dilihat oleh sesiapa. Sebagian ulama tafsir kata, ma zahara ini segala-gala dosa selain pada akidah. Zahir. Yang keduanya akidah. Kedua-dua tak boleh. Maknanya kamu jangan hampiri perkara-perkara dosa yang keji, baik yang zahir, baik yang tersembunyi dalam hati. Wala taqtulun nafsatal allati haramallah. Jangan membunuh jiwa lain. Dan jiwa kamu allati haramallah, yang Allah Taala haramkannya, membunuhnya. Mana jiwa ni sama ada jiwa orang lain atau jiwa kamu. Illa bil haqq, melainkan dengan cara syariat. Dan cara syariat adalah sudah ada undang-undangnya dalam bab qisas. Dzalikum wassaakum. Jadi takdir tadi kita kata wassaakum la alla tusyriku, ambil daripada kalimah inilah. Dzalikum wassaakum. Yang demikian hukum tadi Allah Taala telah memerintahkan kamu bihi akannya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh memahami. Lagi perkara haram lagi. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampiri harta anak yatim illa billatihi ahsanu, melainkan dengan cara yang terbaik. Apa makna yang terbaik? Untuk jaga, hampir untuk jaga dia atau hampir untuk suburkan dia. Hampir harta anak yatim untuk jaga harta. Hampir harta anak yatim untuk suburkan harta. Itulah yang ahsan. Hatta yablugha asyuddahu, sehingga yatim tadi sampai umur remaja, dewasa yang layak untuk mengurus sendiri. Wa auful kaila wal mizan bil qist. Sempurnakanlah kamu semua sukatan dalam muamalah, wal mizan, dan timangan dalam muamalah, bil qist, dengan adil. Dalam perkara ini jika tidak adil adalah haram. Dalam perkara ini jika tidak adil adalah haram. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebankan segala-gala syariat tadi kecuali semampu hamba, mengikut kemampuan hamba. Mana semampu hamba. Katalah tak cukup beberapa biji gula, tak apa, tapi kiraan timbangan tepat. Tak cukup sikit-sikit, tak nampak, bukan daripada kemampuan hamba, itu saja dimaaf. Jika masih dalam kemampuan hamba, tidak dimaaf. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebankan mana-mana hamba kecuali apa yang dia mampu, mengikut neraca yang betul. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kamu bercakap, membuat keputusan dalam apa-apa perkara, fa'dilu, kamu hendaklah buat keputusan secara adil. Zalim adalah haram. Walau kana dza qurba. Sekalipun cakapan tadi untuk mengadili kaum kerabat. Sekalipun cakapan kamu tadi perkara yang kamu akan adili di antara kaum kerabat kamu dengan orang lain, kamu cakap adil. Kalau tidak adil, haram. Ini semua tajuk-tajuk yang sama. Wa bi ahdillahi aufu. Dan perjanjian kamu apabila kamu masuk Islam dengan Allah Ta'ala itu, kamu wajib sempurnakan. Ahdilah sini kalimah syahadah kamu. Di antaranya, aku beriman kepada Allah dengan sifatnya dan segala rukun iman, dan aku terima segala hukum syariatnya. Jadi itu janji. Maka wa bi ahdillahi aufu, akan janji Allah Ta'ala itu kamu hendaklah sempurnakannya. Dzalikum, ya demikian, wasaakum bihi, Allah Ta'ala memerintahkan kamu dengan cara wasiat. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Mana belajar dia dan jadikan suatu peringatan untuk diamalkan. Setelah diberitahu beberapa perkara yang dikira asas-asas perkara-perkara yang haram dalam syariat, lalu Allah kata, wa an hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Dalam ayat ini kita dapati Allah Ta'ala beritahu ini, apa yang disebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi adalah jalanku. Maknanya amal-amal syariat berupa akidah dan sebagainya, jalan yang boleh membawa kepada seseorang itu sampai kepada tempat yang dituju. Hal keadaan jalan ini mustaqimah. Makna mustaqimah maknanya lurus, mudah.
jelas. Maka apabila dia jalanku dan jelas, lurus, tidak bengkok, fattabi'uhu, tugas kamu ikutnya saja. Maka kamu semua ikutlah dia. Semua perkara yang disebut ini adalah dalil, ada dalilnya, larangan dari arahan. Ikutlah dia. Wala tattabi'us subula, janganlah pula kamu ikut jalan-jalan lain. Jalan lurus ni satu, mudah. Jalan-jalan lain dia tidak lurus. Jadi kalau kamu ikut jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan lain itu akan memisahkan kamu daripada jalan lurusnya. Apabila dia maju ke depan, jalan lain kiri kanan akan memisahkan. Akan menyebabkan berselisih dan berbeza daripada jalan lurusnya. Dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu Allah telah perintahkan kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat jaga daripada menyeleweng atau menjaga daripada perselisihan daripada jalan yang lurus. Dalam tafsir sebut muqaddar jumlah maf'ul, tattaquna mukhalafatas sirat, supaya kamu dapat jaga daripada menyalahi atau menyimpan daripada jalan yang lurus. Ayat seterusnya sebagai dalil nakli untuk Nabi Muhammad SAW daripada cerita Nabi Musa. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman. Kemudian kami juga bagi kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tamaman, lengkap. Alal ladzi ahsana, kepada Nabi Musa yang sifat padanya sifat ihsan. Wa tafsilan, uraian detail dalam kitab Taurat itu. Likulli syai'in, bagi setiap perkara yang perlu dalam agama. Bagi setiap perkara yang perlu dalam agama. Dan kitab Taurat itu juga hudan, ilmu yang ada dalamnya petunjuk. Dan ilmu itu apabila diamalkannya akan jadi rahmatan, sebagai rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Mudah-mudahan kamu beriman dan percaya lalu meyakini akan pertemuan semula kamu dengan Tuhan kamu. Jadi la'allahum, mudah-mudahan mereka dengan bertemu akan Tuhan mereka dapat meyakini. Jadi kitab membawa kepada yakin. Kitab membawa kepada iman. Itu adalah merupakan dalil nakli untuk umat akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi akhir zaman tentang ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi cerita yang ada dalam kisah yang Allah beritahu tentang Nabi Musa merupakan dalil nakli, dalil untuk kita semua guna. Maksudnya kitab jenis tu. Kitab ni jenis seperti mana apa yang ada dalam Taurat. Jadi pada zaman dia cukup lengkap. Sumber hidayah, sumber rahmat. Itu zaman Nabi Musa. Begitu juga wahada, dan ini Quran, kitab yang agung pada akhir zaman. Anzalnahu, kami juga yang telah menurunkannya. Sebagaimana kami bagi pada Musa kitab dia untuk zaman dia lengkap, juga kitab ini, Quran ini kami turunkannya, sebuah kitab yang agung yang mubarakun, penuh berkat, banyak sangat kebaikan dia. Maka fattabi'u, kamu semua pun ikut akannya. Mana kamu semua yang ada pada zaman ni, walaupun sebelum ni kamu ada kitab apa-apa, tak kira lah. Jadi kamu hendaklah ikut akannya. Arahan ini kepada semua yang ada pada zaman kita, pada zaman Nabi akhir zaman. Fattabi'uhu, maka kamu semua ikutlah akannya. Wattaqu, dan takutlah sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan menyanggahi, jangan menyalahi. La'allakum turhamun, memudahkan kamu dapat rahmat. Allah turunkan Quran asalnya untuk diberi sebagai hujah kepada orang Mekah. Sini ada muqaddarah li'alla taqulu, supaya kamu orang Mekah tidak akan berkata sebagai alasan dan dalihan nanti di akhirat, innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Jadi kamu akan berdalih depan Allah. Kamu akan kata mungkin innama unzilal kitab, sesungguhnya diturunkan kitab langit
ala ta'ifataini min qablina, hanya kepada dua puak sebelum kami, Yahudi dan Nasara sahaja. Wa in kunna, dah sesungguhnya puak-puak kami di Mekah ini, an dirasatihim, untuk belajar dengan mereka, la ghafili, tidak tahu, lalai daripadanya. Kerana kitab ini diturun daripada Allah Ta'ala, daripada langit sana, untuk dua puak sahaja. Kami orang Mekah tidak tahu apa-apa. Oleh kerana itulah kami turunkan wahyu Al-Quran, supaya kamu juga boleh belajar sebagaimana Yahudi belajar Taurat, sebagaimana Nasara belajar Injil. Ataupun Quran yang berkat ini diturunkan supaya kamu tidak akan berkata, sini pun muqaddar laulah, supaya kamu tidak berkata, lau anzalna unzila alaina alkitab, kalaulah sekiranya diturunkan juga kepada kami sebuah kitab, sebagaimana diturunkan dulu kepada Yahudi kitab, seperti mana diturun dulu kepada Nasara kitab, kalaulah diturunkan kepada kami juga kitab, lakunna ahda minhum, kami lebih terpimpin, kami lebih kuat mengikuti kitab, minhum, berbanding dengan mereka. Sebagai ulama tafsir kata, sebenarnya dua-dua ini adalah nukilan daripada perkataan orang Arab. Nukilan daripada orang Arab. Orang Arab pernah kata gini, kami tak tahu macam mana kami nak ikut agama. Orang Yahudi dia ada kitab dia, orang Nasrani ada kitab dia, kita orang Mekah tak ada sebuah kitab. Jadi adalah kitab pada berita untuk kita belajar. Oh, boleh, kita boleh ikut. Ada di antara mereka pula kata, kalau Allah Ta'ala bagi pada puak kita orang Arab ni ada kitab, kami akan ikut kitab lebih pada mereka tentang Quran. Allah jawab, Allah kata, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, maka sesungguhnya telah datang pun pada kamu bayyinatun min rabbikum, satu hujah yang jelas daripada Tuhan kamu dengan penurunan Quran ini, wa hudan wa rahmatun, sebagai sumber hidayah dalamnya, wa rahmatun, sebagai sumber rahmat apabila ilmu yang ada dalamnya diamalkan. Semua sudah sampai. Ingat, kalau sudah sampai Al-Quran, kamu buat main-main atau kamu tidak pedulikan atau lebih-lebih lagi kamu lawan dia, faman awlamu, maka siapa lagi lebih zalim? Lebih zalim mimman kadzdzaba bi ayatillah, berbanding dengan satu orang yang telah mendustakan ayat Allah itu, yang sampai kepadanya untuk dia, wa sadafa anha, dan berpaling daripada mendekatinya. Ataupun terjemah wa sadafa, memalingkan orang lain daripada mendekatinya. Siapakah lebih zalim lebih daripada seorang yang mendustakan ayat Allah yang benar, yang diturunkan untuk dia, yang dia sekian lama telah tunggu juga, dan dia sadafa, memalingkan orang lain, memesongkan orang lain daripada mendekatinya. Sanajzil ladzina yasrifuna an ayatina, kami akan bagi balasan kepada orang yang memalingkan orang lain daripada ayat-ayat kami. Balas apa? Su'al azab, azab yang sangat berat dan buruk. Bima kanu yasrifun, dengan sebab amalan mereka memesong dan memalingkan orang lain. Ayat seterusnya sebagai tafsir duniawi, hal yanzuruna illa. Jadi perkara-perkara seperti ini, dia tak boleh kata tunggu dan lihat. Dia kena buat keputusan segera. Sebab maut, dia tidak tunggu kita. Dia akan datang daripada arahan Allah bila-bila masa. Dia tak tunggu kata, bila nak mati? Jika nak mati, aku marilah. Maut dia bukan begitu. Sebab tu Allah guna sentiasa dalam Al-Quran, lafaz tunggu. Sebab apa? Tunggu bukan keputusan yang baik. Orang tunggulah masuk neraka. Dan syaitan sentiasa memberi kepada seorang itu satu racun yang dibalut dengan penawar, iaitu taswif. Lain kali atau bila-bila pun boleh. Dengan taswif ini ramai manusia masuk neraka, terjerumus dalam neraka. Sebab tunggu. Jadi keputusan bila perlu dibuat segera, tunggu ada satu kesalahan. Jadi Allah beritahu, hal yanzuruna, tidak mereka menunggu, illa an ta'tiyahumul malaikatu, kecuali datanglah kepada mereka suatu hari para malaikat untuk mencabut nyawa.
atau ya'ti rabbuka, atau datang kepada mereka azab Tuhan kamu untuk mematikan kamu dengan cara azab. Atau ya'ti ba'du ayati rabbik, akan datang kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kiamat akhir zaman. Yang ketika itu doa tak akan diterima. Iaitu ketika mana matahari bermula dia naik daripada pihak barat. Sebelum ni sentiasa naik daripada pihak timur. Apabila matahari naik daripada pihak barat sampai sekerat dia turun balik, maka segala amal ketika itu sudah ditutup. Segala taubat ketika itu sudah ditutup. Pintu iman pun sudah ditutup. Jadi 3 perkara ni akan berlaku. Yang berlaku hari-hari adalah perkara yang pertama. Yang berlaku ya'ti rabbuka jarang-jarang. Yang berlaku pada perkara yang ketiga ni akhir zaman. Jadi tidaklah mereka menunggu kecuali akan datang malaikat apabila sampai waktu untuk ambil nyawa mereka. Itulah natijah tunggu. Atau ya'ti rabbuk, atau datang dengan bentuk bala bencana mematikan mereka dengan azab. Mati dengan cabut oleh para malaikat juga, tapi disertakan dengan azab. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat, yang mana tanda itu adalah tanda penamat bagi segala-gala harapan taubat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Jadi Allah beritahu yang akhir ini, hari yang mana datangnya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat daripada Tuhan kamu, ketika itu la yanfa'u nafsan imanuha. Iman ketika itu tidak memberi faedah pada sesiapa pun. Sebab iman ketika itu tidak makbul, kerana alamat-alamat sudah jelas. Dunia sudah berakhir. Yang mereka tunggu-tunggu itu sudah sampai. Jadi telah dizahirkan kiamat, telah dizahirkan alamat yang jelas. Maka ikhtiar sudah habis. Jadi hari yang mana datangnya sebahagian daripada alamat-alamat kiamat Tuhan kamu itu tidak memberi faedah lagi kepada sesiapa pun imannya ketika itu. Yang mana lam takun amanat min qablu, yang sebelum ni tak pernah beriman. Hanya bermula imannya pada masa itu, pada masa ada alamat akhir. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak akan memberi faedah amal-amal. Apa-apa amal yang dibuat daripada amalan baik, daripada iman yang diperoleh pada masa itu. Iman pun tak laku, amal yang dibuat daripada iman jenis itu pun tak laku. Dua-dua pun tak laku. Jadi maknanya apabila iman ditolak, maka amal yang dibuat melalui iman yang ditolak juga ditolak. Oleh kerana itu, tunggu apa lagi? Katalah kepada mereka, intaziru. Ini juga sebagai penjelasan tambahan. Intaziru, kamu tunggu. Sebab natijah tunggunya begini. Inna muntazirun, kami pun semua menunggu balasan di atas amalan kami, atas akidah yang betul daripada kami peroleh. Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun berserta takhwif ukhrawi, innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang berpecah belah dalam agama yang benar, farraqu dinah, mereka telah memecah-mecahkan agama yang satu, agama yang hak. Yani ikhtalafu, berselisih mereka pada satu agama. Umat akhir zaman, di banyak mana Quran dia satu Quran. Banyak mana hadis Nabi dia satu jenis hadis Nabi dia. Jadi berselisih kepada perkara yang satu. Wa kanu syi'a, jadilah mereka berpuak-puak dengan pahaman-pahaman yang berselisih itu. Ada nama, ada kumpulan. Asalkan dia berselisih pada perkara yang satu, 10 orang berselisih, maka 10 kumpulan. Kata kita ambil contoh, berselisih dengan apa-apa perkara, yang ni berselisih dengan rukun iman mengenai akhirat, dia terjenis tak percaya akhirat, satu kumpulan. Ini pula berselisih dengan tak percaya Nabi akhir zaman, satu kumpulan. Ini pula berselisih dengan tak percaya takdir, satu kumpulan. Ini pula berselisih mana-mana ayat Quran semua dia terima, satu tak terima, satu kumpulan. Jadi perkaranya satu, tapi berselisih dengan menolak sebahagian-sebahagian yang tak sama, jadi kumpulan, jadi ramai. Jadi wakanu syi'a, jadilah mereka berpuak-puak. Semua itu kerana berselisih daripada yang satu.
lasta minhum syai. Kamu wahai Muhammad tidak ada dalam golongan itu satu orang pun, mana tidak ada termasuk dalam golongan itu sedikit pun. Yang berselisih itu memang bukan Nabi. Lasta minhum fi syai. Tidaklah kamu daripada golongan mereka yang berselisih sedikit pun. Walaupun mereka kata mereka cinta Rasul, mereka kata mereka puak Rasul, mereka kata mereka puak tu, tapi kamu yang Muhammad tidak daripada golongan mereka walaupun sedikit. Penafian sedikit pun tidak ada. Innama amruhum ilallah. Banyak mana perpecahan, tak kira, sesungguhnya urusan mereka itu serah kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala akan ceritakan kepada mereka apa saja yang mereka pernah lakukan untuk dibalas. Kamu punya akidah begini dulu, tidak seperti kitab kami, akan dibalas. Kamu punya amalan begini dulu, tidak seperti hadis Nabi kami, dia akan dibalas. Oleh kerana itu, kitab Allah yang jelas lagi benar. Zaman Nabi pun kitab ni, zaman sahabat juga kitab ni, zaman tabi'in kitab ni, zaman khalafah rasyidin kitab ni, zaman imam mujtahidin pun kitab ni. Dia tak akan berubah. Kalau berubah pun orang lain, manusia saja berubah, kitab dia tak berubah. Seolah-olah kalau kita ambil contoh mudah seperti jalan kereta api, dia dua line itu saja. Daripada sana nak pergi ke sana, daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Dia dua line saja. Dia tak akan sampai. Tak masuk atas dua line, dia tak akan masuk kereta api. Sebab kereta api berada di atas dua line saja. Dia akan pergi tempat tu, Mekah ke Madinah, Madinah Mekah. Jadi tak masuk dalam dua line ni, dia duduk keluar. Itu contoh sajalah. Jadi dua line adalah merupakan perkara yang dia akan pergi. Dia akan pergi straight. Kamu nak naik ke, kamu nak turun ke, kamu punya bahasa ikhtiar kamu, tapi dia akan jalan terus. Soalnya gerabak semua ni adalah satu line semua. Pemandunya Rasul, siapa yang duduk dalam ni, semua akan sampai ke destinasi yang betul. Tak masuk ataupun bersalahan dengan dua ni, tak jadi. Contoh saja, mana dia boleh mudah untuk difahami. Mari zaman mana sekalipun, dua ni. Jadi kalau kamu berada di atas kenderaan yang ada dua ni, kamu duduk gerabak, walaupun derajat tak sama, first class, second class, tak apalah, biar ada duduk dalam gerabak ni, dia akan bawa pergi sana-sana. Tapi kalau tidak duduk pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dia tempat lain lah. Kamu kata kamu naik pun, itu dakwaan kamu. Kalau tidak duduk dalam dua lain ni, tidak termasuk. Jadi man jaa bil hasanah, siapa datang menghadap Allah bawa hasanah, itu amal-amal yang mendapati syariat dia, falahu asyru amsalha. Kemurahan Allah Taala, hasanah bawa satu saja, Allah balas 10. Wa man jaa bi sayyi'ah, siapa dia bawa amalan sayyi'ah, amalan dosa, amalan salah, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dia balas kecuali satu. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Tidak kata buat satu dosa tapi dia balas dua dosa, tidak. Allah tak zalim. Tapi kalau kamu buat satu amalan baik, Allah balas 10. Itu kemurahan dia. Kemurahan dia. Jika perkara seperti ini kamu tak boleh bezakan, kamu tak boleh pilih dengan betul dengan baik. Jadi akal kamu macam mana kamu menilaikan sesuatu itu? Penutup surah. Kalaulah mereka yang disampaikan segala-gala wahyu dalam surah An-Na'am ini dengar semua sekali, mereka tak mau ikut. Apabila tak mau ikut, ikut ni nama bagi hidayah. Bukan nama bagi apa-apa, bagi hidayah. Panduan dan pilihan yang akan dipimpin oleh Allah. Allah bagi kita panduan, Allah pimpin kepada kita panduan itu. Qul, katalah kepada mereka, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku sendiri telah dibagi hidayah oleh Rabb aku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus ini, yang ada dalam kitabnya ini. Hadani rabbi ila ni maf'ul bagi hadani. Hadani rabbi ila siratim mustaqim, telah bagi hidayah oleh Tuhan Rabbku kepada jalan yang lurus. Dia maf'ul. Siratul mustaqim, jalan yang lurus apa dia? Dinan, agama.
Sini di antara dia panggil tafsiran bagi jalan lurus. Mana jalan lurus berkali-kali dah ada dalam Al-Quran, dia merupakan makna agama. Jadi hadani rabbi ila siratim mustaqim. Rabb aku telah memberi pimpinan kepadaku akan jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Yakni dinan, iaitu agama. Jalan yang lurus itu adalah agama. Qiyaman yang teguh dengan sebab dalilnya cukup, lengkap, mantap. Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim dulu lagi. Hanifan, lurus, yang tidak syirik. Lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim daripada golongan hanif yang syirik. Mana Ibrahim adalah satu orang yang betul-betul hanif, lurus, tidak terpesong kepada jalan-jalan lain, dan adalah dia bukan daripada golongan yang syirik. Apabila ditanya macam mana agama Ibrahim, qul, katalah kepada mereka, kesimpulan milah Ibrahim ialah inna salati wa nusuki, sesungguhnya ibadatku, ibadat salahku, ibadat badanku, wa nusuki, ibadat hartaku. Sini nusuk boleh diterjemah kepada korban, nusuk boleh diterjemah kepada haji. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat badanku, wa nusuki, ibadat hartaku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku beserta matiku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah, dengan cara mematuhi syariatnya. Rabbil alamin, Allah itu adalah pencipta pemelihara semesta alam, dan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Oleh kerana itu aku akan suruh dia sahaja, dia tidak ada sekutu, untuk disuruh juga yang lain. Wa bidzalika umirtu, dengan perkara inilah juga seperti milah Ibrahim, inilah juga umirtu, kata Nabi Muhammad, aku diarahkan. Aku diarahkan. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang pertama di kalangan umat akhir zaman ini menjadi orang berserah diri kepada Allah. Maka kalau orang tu nak jadi orang kedua, orang ketiga, jadilah. Mana akulah orang pertama yang ikut milah Ibrahim daripada kalangan orang muslimin. Jadi siapa-siapa nak ikut. Jadi setelah jelas dan setelah jelas lagi sahihnya milah Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad, dan dia lah orang pertama sekali. Qul, kata juga pada mereka, aghairallahi abghi rabba, apakah selain daripada Allah aku akan cari sebagai Rabb, untuk aku suruh juga yang lain. Wa huwa rabbu kulli, sedangkan dialah Rabb bagi semua, sedangkan dialah Rabb bagi setiap sesuatu, tidak ada lagi yang kedua. Wala taksibu, ayat takhfif ukhrawi, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, tidaklah setiap manusia, tidaklah setiap jiwa apa yang dia ikhtiar, yang dia usahakan, kecuali dia sendiri akan tanggungnya. Bila dia memilih cara apa-apa pun, dia akan tanggung risikonya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang yang sedang pikul tanggung dosa sendiri, dia tak pikul dosa orang lain. Taziru sini pikul. Wala taziru wazirah, tidak memikul nafsun waziratun, satu orang sedang memikul dosa sendiri. Wizra ukhra, dosa orang lain, sehingga dosa orang lain apabila dia pikul, orang lain itu kosong, tidak ada begitu. Orang lain pikul dosa dia, dia pikul dosa dia. Tapi kalau dia penyebab, dia menyebabkan orang lain buat dosa, dia pikul juga. Dia pikul dosa sebagai penyebab. Tapi dosa orang tu dia pikul juga dosa dia, tapi dia sebagai penyebab, dia kena pikul dua, double. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Jadi dengan keadaan bawa dosa seperti itulah, kepada kamu semua akan dikembalikan. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak bersedia. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu kamu akan beritahu pada kamu tentang apa saja yang kamu pernah berselisih dulu untuk dibalas. Dan neraca Allah Ta'ala masa menghukum itu Al-Quran ini. Itulah neraca dia. Tak kena dan tidak menyerupai, tidak menepati, dia kira telah berselisih, maka hukuman akan berlaku. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardh, dialah Allah yang telah menjadikan kamu jenis manusia ini
makhluk yang datang silih berganti. Tak ada satu pun yang kekal. Dia ada tarikh mati belakang. Sebut kata kamu ada siapa? Ada ayah. Siapa lagi ada? Datuk. Siapa lagi? Apabila kamu sebut lagi, semua tu dah mati. Jadi dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu jenis makhluk yang khala'ifah fil ard. Khala'ifal ardi, mana makhluk yang datang silih berganti. Dia cipta kamu, dulu ada mari sini, lepas tu dia dah pergi. Dan dia pergi, dia tak kembali. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan dia melebihkan atau meninggikan setengah kamu mengatasi setengah yang lain. Di semua sudut. Ada orang tu kaya, orang ni miskin. Ada tu berpangkat, orang ni tak ada pangkat. Ada satu orang tua merdeka, ada orang hamba. Ada orang alim, ada orang jahil. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Fima atakum, pada apa-apa saja yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Jadi Allah bagi kepada orang alim untuk uji macam mana dia dengan orang jahil. Allah bagi kepada dia harta orang kaya, macam mana dia dengan orang miskin. Allah bagi kepada dia lebih di segi pemerintahan, di segi kekuasaan, macam mana dia dengan orang bawahan. Semua itu dalam ujian Allah. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala Rabb kamu, bila sampai waktu dia, sangat cepat hukuman dia. Sangat cepat. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia juga Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani kepada mereka-mereka yang bersedia untuk kembali bertobat dan kembali mengikuti syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد وعلى آله.